بكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada pagi ini kita sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Ta'ala bagi menunaikan salat fardu subuh berjemaah. Dan kita pohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa kita ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita nak melihat satu hadis pada pagi ini. Dan kita akan huraikan hadis ni, dan kita ambil istifadah, kita ambil faedah daripada hadis yang kita baca pada pagi ni, insya-Allah. Dan juga kita pada pagi ni cuma tazkirah saja, tuan-tuan, insya-Allah. Memandangkan saya punya hidung saya ada apa ni, dia blok, tak tahu macam mana. Dia bukannya sesama, dia apa ni, dia blok. Cuaca lah kot, sat panas, sat sejuk macam tu. Ala kulli hal lah, apapun juga, alhamdulillah, semuanya mudah-mudahan diberikan kebaikan oleh Allah. Baik, dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala tayyib. Dia kata,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tayyib. Dia adalah yang maha baik. Dan ulama hadis ketika mana dia menghuraikan hadis ni, makna Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia adalah yang maha sempurna. Tuan-tuan, dia jugalah segala-gala kesempurnaan adalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu bila mana kita baca di dalam kitab Tauhid, ulama sebut bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia bersifat dengan segala kesempurnaan. Tuan-tuan, ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia bersifat dengan kekurangan. Mustahil bagi Tuhan. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dia adalah Tuhan dan dialah yang menjadikan seluruh daripada manusia dan juga benda-benda yang ada di atas muka bumi dan juga yang berada di langit. Tuan-tuan, maka perkara ini disebut oleh Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum, kata Allah. Wahai manusia, jadilah kamu kepada Allah Ta'ala itu sebagai hamba, kerana dialah yang menjadikan kamu dan juga orang-orang yang sebelum daripada kamu. Tuan-tuan, ayat ni nak habaq pada kita bahawa manusia dia dijadikan oleh Allah dan semua benda ni adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka bila mana dia itu Tuhan, maka dia bersifat dengan segala kesempurnaan dan mustahil Allah Ta'ala itu dia bersifat dengan kekurangan pada dia. Kemudian Nabi SAW sebut, bila mana Allah Ta'ala itu dia maha sempurna, bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia maha baik, la yaqbalu illa tayyiba, maka Allah tidak akan terima daripada hamba-hamba dia melainkan hanyalah benda-benda yang baik. Tuan-tuan, ulama hadis dia hurai benda ni. Kata ulama, Allah tidak terima melainkan benda-benda yang baik adalah apa yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala dia hendak benda yang paling baik daripada manusia. Kalaulah manusia itu sembahyang dia adalah sembahyang yang paling baik dia buat. Tuan-tuan, kalaulah dia bersedekah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hendak adalah sedekah yang terbaik daripada hamba dia. Tuan-tuan, jadi kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia tidak akan menerima melainkan benda-benda yang terbaik daripada hamba-hamba dia. Tuan-tuan, sebab itu hadis ni juga dia nak terang kepada kita yang besarnya adalah soal berkenaan dengan makanan yang kita makan pada setiap hari. Tuan-tuan, Nabi SAW melalui daripada hadis ni, Nabi nak sebut supaya setiap daripada kita ni makan dengan makanan yang elok-elok. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana makanan yang kita makan ni dia ada kaitan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Tuan-tuan, makanan yang kita makan ada kaitan dengan ibadat yang kita lakukan kepada Allah. Makanan yang kita makan, tuan-tuan, dia ada kaitan dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut soal berkenaan dengan makan ni.
Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak perasan. Bila kita nakkan sesuatu, kadang-kadang kita meninggalkan sesuatu yang lain. Tuan-tuan, contoh kita nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni dalam tak lama lagi, dalam beberapa jam sahaja lagi, kita akan menghadapi PRU, pilihan raya umum. Tuan-tuan, kita sudah tentu nakkan seorang pemimpin yang ada integriti. Kita nakkan pemimpin yang baik, yang boleh berikan kebajikan pada kita. Tuan-tuan, plus tambah lagi, kita nak dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi dalam keadaan kita nakkan semuanya itu, kadang-kadang kita meninggalkan perkara-perkara hak yang lain. Contoh dalam bab pemakanan ni, orang tak berikan perhatian, dia tak berikan kita kata peduli kepada apa yang masuk ke dalam tubuh badan dia. Kadang dia hanya tahu nak dekatkan diri pada Allah. Yang dia nak, dia boleh beramal kepada Allah. Tuan-tuan, sering kita sebut, orang takkan boleh melakukan kebaikan bila mana dia tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila mana Nabi SAW dia huraikan zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan daya dan kekuatan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi kata, seseorang itu dia tidak akan mampu melakukan kebaikan melainkan apabila dia diberikan kekuatan oleh Allah. Dan seseorang itu dia tidak akan mampu meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah melainkan apabila dia diberikan kekuatan oleh Allah. Tuan-tuan, jadi dekat sini benda yang paling besar, benda yang paling penting untuk kita cari adalah kekuatan dalam kita melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi nak dapatkan kekuatan ni daripada mana? Tuan-tuan, ni yang kita sebut pada pagi ni, soal berkenaan dengan apa yang kita makan dan juga apa yang kita minum. Jadi Nabi SAW dia kata, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihi al-mursalina. Dia kata, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan orang-orang yang beriman bima amara bihil mursalin. Allah perintah kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah Ta'ala telah perintahkan kepada Rasul-Rasul yang terdahulu. Tuan-tuan, lalu Nabi pun baca ayat ni. Tuan-tuan, ayat ni ayat apa? Faqala Allah Ta'ala, maka Nabi baca ayat ni, ya ayyuhar rasul, wahai sekalian daripada Rasul, kulu minat thayyibat, makanlah kamu daripada yang baik-baik. Tuan-tuan, apa dia yang baik-baik ni? Ulama kata, makanlah daripada yang baik-baik ni maknanya makanlah yang pertama sekali, makanan yang nak kita makan itu halal. Tuan-tuan, ni aspek yang paling utama perlu kita berikan perhatian. Bila mana kita nak makan, maka pastikan makanan itu adalah yang halal. Kemudian bila mana dia dah halal, makanan itu baik lagi bersih. Tuan-tuan, maka Allah Ta'ala kata, wahai sekalian Rasul, makanlah kamu daripada yang baik-baik. Tuan-tuan, selepas Allah Ta'ala sebut suruh makan benda yang baik-baik, ayat selepas daripada ni
Allah Ta'ala kata apa? Wa'malu salihah. Dan hendaklah kalian beramal dengan amal saleh. Tuan-tuan, kalau kita tadabbur ayat ni, kalau kita perhatikan sungguh-sungguh ayat ni, dua benda besar daripada ayat ni Allah cerita dekat kita. Tuan-tuan nampak dia dua benda ni? Yang pertama, Allah Ta'ala suruh kita makan yang baik-baik, yang halal, yang bersih. Kemudian Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan amal saleh. Tuan-tuan, makna apa tu? Tuan-tuan, makna dia, orang yang nak beramal soleh ni, dia kena perhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh badan dia. Tuan-tuan, kalau masuk dalam tubuh badan dia, benda-benda yang syubhah, benda-benda yang diharamkan pada syarak, tuan-tuan, orang ni sukar melakukan taat dan dia pasti akan jatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW sebut di dalam hadis yang lain. Kata Nabi SAW, man akala al-halala, kata Nabi, siapa-siapa yang makan daripada benda yang dihalalkan oleh Allah. Tuan-tuan, perhati tengok hadis ni. Tuan-tuan, ni dalam bab hak yang kita makan ni. Tapi kita macam tak ada apa ni jalan penyelesaian. Jumpa dengan tok guru ni, jumpa dengan ulama ni. Tuan-tuan, bukan main-main. Jumpa dengan mana-mana ulama, kita ambil tangan ulama tu letak kat dada kita. Suruh dia doakan dada kita. Tuan-tuan, tapi bab-bab yang macam ni kita tak perhatikan. Padahal inilah benda yang paling besar yang perlu kita berikan perhatian. Bila mana seseorang dia nak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, benda yang masuk dalam tubuh badan kita, dia akan menjadi darah dan daging. Tuan-tuan, sebab itu Nabi SAW kata, mana-mana daging yang tumbuh daripada yang diharamkan oleh Allah, maka selayaknya daging itu dibakar di dalam api neraka Allah. Tuan-tuan tengoklah, ini menunjukkan apa? Ni, benda yang jadi darah daging kita menjadi faktor yang paling besar mendorong seseorang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lalu Nabi kata, man akala al-halala, siapa dia yang makan daripada yang dihalalkan oleh Allah, ata'at jawarihuhu, maka dia pasti akan taat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tubuh badan dia pasti akan taat dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebahagian daripada riwayat hadis yang lain, tuan-tuan, dalam riwayat yang lain, ada yang meriwayatkan hadis, kata Nabi SAW, siapa yang makan daripada yang halal, tubuh badan dia akan taat pada Allah, sama ada dia nak ataupun dia tak nak. Dan dia pasti akan taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu pernah satu hari ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan, murid dia tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Murid dia tanya. Dia kata, wahai Imam, boleh tak engkau berikan panduan kepada aku macam mana aku boleh meninggalkan maksiat dan aku boleh mendekatkan diri pada Allah? Tuan-tuan, apa dia panduan yang diberikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, makan daripada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa arda. Suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas ni, tuan-tuan, bila dia duduk dekat dengan Nabi SAW,
maka dia minta dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong doa kepada Allah agar aku menjadi orang yang mustajab berdoa pada Allah. Tuan-tuan, bila sebut apa ni minta jadi orang yang mustajab doa ni, dulu masa saya sekolah dululah, dulu guru kita, ustaz kita, dia pesan, kamu kena selalu minta dengan Allah Ta'ala supaya jadi orang yang mustajab berdoa kepada Allah. Tuan-tuan, bahasa apa? Kalau kita jadi orang yang mustajab berdoa pada Allah, mintalah apa sahaja, maka pasti permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Tuan-tuan. Jadi lah ni, malam Jumaat, lepas itu kalau siapa yang pergi Mekah ke, kan, dia berdoa dengan Allah, ya Allah, jadikan aku orang yang mustajab berdoa kepada Engkau, ya Allah. Tuan-tuan, kalau kita jadi orang yang mustajab doa, minta apa saja, maka pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa ardah, dia tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, aku minta dengan kamu, doalah kepada Allah supaya aku jadi orang yang mustajab berdoa kepada Allah. Tuan-tuan, apa kata Nabi SAW? Tuan-tuan, apa Nabi kata? Nabi kata, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, kamu nak doa kamu mustajab pada Allah, kamu nak jadi orang yang cepat makbul doa pada Allah. Nabi kata, atib mat'amak takun mustajabud da'awat. Wahai Sa'ad, perbaikkan makanan kamu. Tuan-tuan, yakni makan daripada yang dihalalkan oleh Allah. Nabi kata, kamu makan yang halal, maka kamu akan jadi orang yang bila kamu berdoa, maka pasti doa kamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi dalam ayat yang kita baca tadi, yang Nabi baca, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, makan daripada yang baik-baik dan beramal saleh, kata Allah. Kata makna apa? Orang ni kalau dia nak beramal saleh, dia kena perhati apa yang dia duk makan. Tuan-tuan, bila mana masuk ke dalam tubuh badan kita benda tak elok, Nabi SAW sebut, man akalal harama, siapa dia yang makan daripada yang diharamkan oleh Allah, asad jawarihuhu, maka anggota tubuh badan dia akan bermaksiat kepada Allah. Sama ada dia nak ataupun dia tak nak, dia pasti akan bermaksiat kepada Allah. Tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah. Maknanya apa? Faktor pemakanan dia merupakan benda yang besar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi baca lagi ayat, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia kata, ni Nabi baca ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati, makanlah daripada yang baik-baik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma razaqnakum, apa yang kami berikan pada kamu ni, pilih yang baik-baik. Tuan-tuan, maknanya apa? Makanan kita banyak. Tuan-tuan, minuman kita ada beraneka minuman. Tuan-tuan, Nabi kata, apa yang kami berikan kepada kamu ni, kamu kena pilih minat tayyibat, iaitulah daripada makanan-makanan yang baik-baik dan juga yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, akhir daripada hadis ni, Nabi pun kata, summa zakara ar-rajul, kemudian Nabi SAW pun cerita
berkenaan dengan satu orang lelaki. Dan Nabi cerita. Nabi kata apa? Yutilus safar. Orang lelaki ini dia bermusafir jauh. Tuan-tuan, dalam dia musafir jauh, Ash'asa akbar. Seluruh tubuh badan dia dipenuhi dengan debu-debu, kata Nabi. Tuan-tuan, zaman dulu ni, zaman dulu, bila mana nak tahu orang ni daripada jauh ke dia daripada dekat, maka orang akan tengok pada baju yang dia pakai. Kalau baju tu berabuk, kalau baju tu berdebu, maka tahu dah yang kawan ni dia mai daripada tempat yang sangat jauh. Sebab itu tubuh badan dia berdebu, rambut dia berabuk. Tuan-tuan, dia mai daripada jauh. Tuan-tuan, Nabi nak cerita ni, apa dia akibat bila mana satu orang dia tak ambil berat tentang makanan dia. Nabi kata, yutilus safar. Ada orang dia bermusafir jauh, Ash'asa aghbar, kemudian tubuh badan dia dipenuhi dengan segala debu dan juga habuk. Tuan-tuan, kalau kita tengok di dalam Fathul Mubin yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, Imam bin Hajar kata, lelaki yang Nabi sebut ni, orang ni daripada tempat jauh, dia nak pi ke tempat yang mulia. Ke mana? Dia nak pi Mekah dan juga Madinah. Tuan-tuan, Masya Allah, Mekah Madinah ni, tuan-tuan, bukan kata apalah. Siapa yang tengok kepada Baitullah pun, dia tengok kepada Baitullah, kemudian dia berdoa kepada Allah. Pada masa tu adalah waktu dimustajabkan berdoa kepada Allah. Tuan-tuan, lagi apa? Masa nak minum air Zam-Zam, tuan-tuan, kata Nabi SAW, al-ma'u Zam-Zam ma syuribalah, kata Nabi. Air Zam-Zam ni, kalaulah kamu minum, mengikut apa yang kamu doa kepada Allah. Tuan-tuan, maknanya masa nak minum air Zam-Zam tu, masa tu mustajab berdoa pada Allah. Tuan-tuan, Mekah Madinah ni adalah bumi yang mulia pada sisi Allah. Kalau dekat Madinah, tuan-tuan, ada beberapa perkara yang mai daripada syurga Allah Ta'ala. Oh, ni hebat, tuan-tuan. Lagi hebat lagi apa dia? Madinah ni ada jasad yang paling mulia, iaitulah jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ulama kata, disebutkan oleh ulama, kalau kita buat umrah, kita buat ziarah, tuan-tuan, biarlah di Madinah itu lebih lama berbanding dekat Mekah. Tuan-tuan, ada orang kata, Ustaz, kalau kita pergi Mekah lama sikit untunglah. Sebab kita boleh buat umrah tiap-tiap hari, setiap masa boleh. Tuan-tuan, tapi jangan lupa, kita boleh haji, kita boleh umrah adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ajar pada kita ibadat sekian-sekian. Tuan-tuan, kalau Nabi tak ajar pada kita, wallahu ta'ala a'lam, tuan-tuan, kita mungkin jadi orang yang tidak beramal pada Allah. Jadi orang ni, dia mai pada tempat yang jauh, nak pi ke tempat yang mulia, berdebu dia punya tubuh badan dia. Tuan-tuan, Nabi kata, ya muddu yadaihi ila sama. Lalu bila sampai dekat tempat tu, dia pun mengangkat tangannya tinggi-tinggi kepada Allah. Tuan-tuan, maknanya pun dia berdoa sungguh-sungguh. Tuan-tuan, ni lagu kita lah. Tuan-tuan, benda ni sama dengan kita. Kita sanggup perhabis duit. Tuan-tuan, tengok hari tu ni. Bila kata dah buka balik, tanah haram dah buka balik, berebut orang nak pi. Lalu berebut orang nak pi. Pasal apa? Kerana orang tahu nilaian Haramain. Orang tahu nilaian dua tanah haram ni. Bahkan ulama kata, kita tidak boleh untuk minta mati dengan Allah. Kata haram hukum dia.
Tak boleh kita minta mati dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tapi ada satu keadaan yang membolehkan kita minta mati. Dekat mana? Bila kita berada di kota Madinah. Tuan-tuan, boleh minta mati. Ya Allah, matikan saya di kota Madinah. Pasal apa? Kerana orang yang ditanam di Baqi' Al-Gharqad, Nabi sebut dia sendiri yang akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang berada di Baqi' Al-Gharqad. Tuan-tuan, tapi kita nak mati kat Madinah macam mana? Tuan-tuan, nak mati macam mana? Ini kita kata, tuan-tuan, nak masuk syurga, kita nak ditanam dekat Baqi' Al-Gharqad. Tuan-tuan, tapi meninggalkan perkara hak lain. Tuan-tuan, dia minta mati dengan Allah Ta'ala kat Madinah. Ya Allah, matikanlah aku, ya Allah, dekat Madinah. Ni teriak kan? Tuan-tuan, tapi lepas-lepas dia doa, dia pergi mana? Dia pergi shopping komplek. Dia pergi shopping komplek, dia beli jubah. Hak ni jubah untuk cucu. Nah, yang ni jubah untuk pok nakan. Yang ni jubah. Tuan-tuan, masa dia pergi umrah, beg satu lah. Beg satu lah. Masa nak balik semula ke Malaysia, tuan-tuan, jenuh mutawif ni duk bertengkar dengan harap. Tuan-tuan, ni beg berapa? Tuan-tuan, macam mana nak mati kat mana tu? Dah bawa balik lah. Itu yang apa pun juga pilihan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jadi orang ni dia pun angkat tangan dia tinggi-tinggi dan dia berdoa kepada Allah. Dan Nabi sebut dalam hadis ni, Ya Rab, Ya Rab. Dia merayu kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia beribadat kepada Allah Ta'ala. Tapi Nabi kata, mat'amuhu haram. Makanan dia adalah daripada yang haram. Wa mashrabuhu haram. Dan dia minum daripada yang haram. Wa malbasuhu haram. Dan juga dia pakai pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia makan dan dia beri makan kepada ahli keluarga dia dengan benda-benda yang haram. Dan Nabi kata apa? Fa anna yustajabulah. Kalau macam tu, macam mana doa dia nak dikabulkan pada sisi Allah? Dan hadis ni dia berikan pelajaran pada kita yang masuk dalam tubuh badan kita ni sebagai penentu ke mana kita, sama ada kepada kebaikan ataupun kepada arah kejahatan. Dan juga tuan-tuan, orang yang daripada tumbuh daripada badan dia benda yang diharamkan oleh Allah, jauh dia daripada dimustajabkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan sekalian, daripada hadis ni kita perhatikanlah apa yang kita makan, apa yang masuk dalam tubuh badan kita. Tetapi ni sedikit saya berikan panduan. Tuan-tuan, disebut dalam syarah hadis ini, seseorang itu dia tidak perlulah untuk dia terlalu detail di dalam dia melihat kepada apa yang dia makan. Jangan pula lepas kita baca hadis ni, turun-turun tak pergi menyorok lah. Biasa pergi menyorok kan, pagi-pagi Jumaat. Dan lepas baca hadis ni tak pergi menyorok lah. Takut makan benda haram sekejap lagi. Dan ulama kata dia tak sampai kepada tara tu. Dan cukuplah bagi kita warak. Dan warak ni lagu mana? Kalau nampak depan mata kita, tengok macam tak elok, tengok ni macam benda tak sesuai. Dan bila dah nampak depan mata kepala kita, dan pada masa tu mintalah fatwa daripada hati kita. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat tu. InsyaAllah nanti kita akan jumpa pula pada salat Jumaat nanti. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.